Okay. So kalau kamu masih ingat pada awal-awal tajuk ini, cikgu beritahu kita, kamu kan pemboleh ubah rawak ada dua jenis. Sejenis ialah diskrit, sejenis ialah selanjar. Kalau diskrit maksudnya dia punya jawapan 0, 1, 2, 3, 4 dan lepas tu kita belajar pula taburan binomial. Waktu taburan binomial kita punya kesudahan ada dua kemungkinan sahaja. Okay, ada dua kemungkinan dan lepas tu dia punya pemboleh ubah ialah tetap. So hari ini kita akan masuk lagi satu taburan kepalang kalian yang baru. Nama dia ialah taburan normal. Dan untuk taburan normal ini, dia akan melibatkan pemboleh ubah rawak yang jenis selanjar punya. Okay. So kalau kamu tengok ialah, kalau apa yang kita buat sebelum ini ialah S mewakili bilangan jawab betul, bilangan soalan dijawab betul. S mewakili bilangan pelajar yang pakai kasut hitam. Waktu itu bilangan ialah integer. Ialah integer lah jawapan kita. Tapi bila kalau sekarang S itu mewakili jising ataupun panjang, okay? Ataupun tinggi seorang pelajar. Kamu akan dapatilah jawapan kita kali ini bukan diskrit. Okey, saya punya tinggi 1 meter, 2 meter, 3 meter. Tak. Kita punya tinggi mungkin saya 1.55, you mungkin 1.61, you mungkin 1.74. You mungkin 1.745. So itu ialah pemboleh ubah rawak selanjar. So apa yang kita akan belajar hari ini, taburan kepalang kalian yang mempunyai pemboleh ubah rawak selanjar. Okey, sebelum ini, kalau kita ingat waktu kita belajar taburan binomial, oleh kerana taburan binomial melibatkan pemboleh ubah rawak diskrit. So bila kita sediakan graf dia, kita akan buat 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Lepas tu bila kita dapat dia punya kepalang kalian, kita akan buat garis. Itu ialah taburan binomial. Okey, taburan binomial. Okey. Tapi sekarang sebab taburan binomial melibatkan diskrit lah. Tapi kalau sekarang kita melibatkan selanjar punya, so kita punya X di bawah ini sudah tak boleh macam binomial tulis 0, 1, 2, 3. Sebab kita punya titik akan ada di sepanjang ini. Ada 0, ada 0.1, ada 0.2. So bila kita sediakan graf dia, kita tak akan buat garis macam ini, sudahlah. Kalau tidak banyak garis kita akan buat. So apa yang kita akan buat ialah, apa yang kita akan buat, kita akan sambung macam ini saja. Sambung ikut titik yang ada. So untuk graf bagi taburan kepalang kalian yang melibatkan pemboleh ubah rawak selanjar punya, kita akan buat garis atas macam ini. Dan cikgu pun tak nampak ada latihan suruh awak buat kerja ini. So kita abaikan sajalah macam mana nak bentukkan ini. Sebab biasanya ini akan melibatkan data yang sangat banyak. So kita tak payah belajar macam mana nak sediakan graf taburan normal. Tapi kita akan belajar ialah macam mana gunakan ataupun macam mana nak taksirkan graf taburan normal. Okey. So bila dia ialah merupakan pemboleh ubah rawak selanjar, kita akan dapat graf jenis ini. Tapi bukan semua graf jenis ini kita panggil dia sebagai taburan normal. Ada syaratnya. Kita hanya akan panggil graf itu sebagai taburan normal bila dia memenuhi syarat yang cikgu senarai di bawah. Sama macam binomial. Bila binomial, bukan semua pemboleh ubah lawak diskrit itu kita akan kata dia ialah type binomial. Kita hanya akan panggil dia adalah binomial kalau dia hanya ada dua kesudahan dan dia punya kepalang kalian tetap. So, kalau pemboleh ubah lawak selanjar pun bukan semua ialah normal. Kita hanya akan panggil dia ialah normal, ialah bila awak lukis graf dia, awak dapat satu graf yang berbentuk loceng dan simetri di tengah-tengah. So bila awak sediakan graf, tapi kita sebenarnya tak akan buat kerja itulah. Bila kita ada satu graf taburan kepalang kalian, bentuk dia ialah bentuk loceng dan dia simetri di tengah-tengah, maka baru kita kata ini ialah taburan normal. Dan untuk taburan normal, kalau binomial kita akan tulis MP. Kalau normal kita akan tulis dalam keadaan macam ini. Dalam keadaan macam ini. Dan kalau kamu sudah ingat apa yang kita belajar sebelum ini mewakili huruf pertama ini mewakili min. Huruf pertama ini mewakili min.
huruf kedua ini mewakili variance. Kalau binomial lain. Kalau binomial pertama mewakili bilangan cubaan, yang kedua mewakili kepalang kalian berjaya. Kepalang kalian berjaya. Kalau taburan nombor, huruf pertama mewakili mean, huruf kedua mewakili variance. Benda ini awak kena hafal sikit apa diwakili oleh setiap nombor ini. Sebab memang ada soalan konsep uji benda ini. Okey Okey, balik ke sini So, untuk satu taburan kepalang kalian yang jenis pemboleh ubah rawat selanjar, dia akan dipanggil sebagai taburan normal, bila dia berbentuk loceng, simetri di tengah-tengah. Dan kamu akan dapati ialah tempat tengah-tengah punya nilai bawah ini sebenarnya merupakan nilai mean kita dan juga merupakan nilai median kita dan juga merupakan nilai mode kita. Hanya untuk taburan normal kalau dia sekarang pemboleh ubah rawat selanjar tapi graf tak keluar macam ini, maksud saya mungkin graf dia keluar macam ini, sengit sebelah, macam ini ataupun macam ini. Kalau jenis ini maka dia tak dipanggil sebagai taburan normal lah dia tak dipanggil taburan normal sebab bentuk bukan loceng. Bentuk loceng mesti simetri di tengah-tengah. Dan bila dia simetri di tengah-tengah, kita akan dapati nombor bawah ini sebenarnya mewakili mean, median dan mode. Pemboleh ubah rawat inilah akan mewakili mean, mode dan median. Dan untuk graf ini ada berapa benda lagi awak perlu tahu oleh kerana ini ialah pasti simetri, maka kita akan dapatilah mean ini membahagikan ruas rantau di bawah lengkung itu kepada dua bahagian yang sama. Maksudnya ialah ini. Cikgu terang teori dulu kegunaan mungkin awak tak berapa nampak pada hari ini. Hari Khamis baru awak nampak kegunaan ciri-ciri graf hari ini cikgu lepek kepada terang saja So maksudnya macam ini. Oleh kerana itu ialah pasti simetri, maka garis pasti simetri ini telah membahagikan kita punya graf, telah membahagikan kita punya graf kepada dua bahagian. Cikgu warnakan dengan bahagian biru dengan bahagian hijau lah. Ada dua bahagian. Dan dua bahagian ini adalah sama. Sebab kalau tak sama kita tak panggil dia simetri kan. Contohnya apa yang cikgu lukis di tepi ini. Kalau awak buat garis di sini, kiri kanan, apa yang cikgu tekan ni? Sekejap ya. Kenapa taklah hilang? Tak boleh hilang. Sekejap. Tak hilang dia. Mana hilang dia. Okey. Di sini. So, kalau dia bukan bentuk normal, awak buat garis di sini, awak tengok kiri kanan tak sama lah. Kiri kanan tak sama sebab dia bukan pasti simetri. Kalau normal dia mesti simetri di tengah-tengah. So automatik kiri kanan dia mesti sama. Sebenarnya apa yang tulis di sini lebih kepada terangkan saja. Lepas tu ciri ketiga yang awak akan nampak di sini dia kata kedua-dua hujung lengkung ini melanjut secara tak terhingga dengan tidak mengentur pasi S. Maksudnya macam ini. Maksudnya macam ini. Maksudnya macam ini. Bila cikgu panjangkan garis ini, so ini kalau cikgu sambung lukis, kamu akan dapati dia sebenarnya makin lama makin dekat dengan pasi S tapi sampai bila pun dia tak akan sentuh. Itu maksudnya dia melanjut secara tak terhingga. Benda ini tak berhenti sebenarnya. Kertas cikgu tak cukup, itu sebenarnya cikgu berhenti. Dia sebenarnya tak berhenti. Dan tak kisah berapa cikgu lukis, lengkung ini tidak akan sentuh pasi S. Tidak akan sentuh pasi S. Begitu juga untuk sebelah sini. Dia makin lama makin dekat, tapi sampai bila pun dia tak akan sentuh. Benda ini awak pernah nampak bila awak belajar dalam matematik graf salingan. Kalau kamu masih ingat, graf salingan kan dia macam ini. Sangat dekat dengan pasi tapi tak akan sentuh. Kalau awak lukis sentuh, benda itu adalah salah. Salah konsep dia.
Boleh So itu maksudnya ayat ketiga ini Sorry bagian teori boring sikit. Okey, D. Ruas rantau di bawah lengkung ini mewakili kepalan kalian. Okey, kalau kamu tengok kat taburan binomial, kita akan tahu apakah kepalan kalian dengan kita baca nilai ini. Kita baca nilai ini, kita tahu kepalan kalian bila S sama dengan kosong ialah jawapan ini. Tapi bila dia ialah graf untuk pemboleh ubah lawak selanjar, kalau kamu nak baca kepalan kalian kita akan baca luas di bawah graf itu. Kita akan baca luas di bawah graf itu. So di sini dia kata luas rantau di bawah lengkung mewakili kepalan kalian. Apa yang Cikgu Lore itu mewakili kepalan kalian. Okey. Syamimi, nilai kepalan kalian paling besar berapa? Maksudnya benda itu pasti berlaku. 1. So di sini kita akan tahu jumlah luas di bawah lengkung ini ialah 1. Itu ayat ini Jumlah luas rantau di bawah lengkung bersamaan dengan jumlah kepalan kalian bagi semua kesudahan ialah 1 unit persegi. Ayatnya sebenarnya dia nak cakap ialah jumlah luas ini ialah 1. Kenapa dia ialah 1? Sebab dia mewakili kepalan kalian. Dan kita tahu kepalan kalian paling tinggi ataupun jumlah kepalan benda kalau kita kumpul semua kesudahan benda pasti berlaku, nilai dia ialah 1. So itu yang awak kena tahu tentang graf taburan normal ini. Tapi hari ini mungkin tak nampak kegunaan dia lagi Hari ini tak nampak kegunaan, hari Khamis baru nampak. Tapi cikgu beritahu dulu teori dia lah ikut susunan yang ada dalam buku teks So penting awak kena tahu dia bentuk loceng, dia simetri di tengah-tengah. So bila dia simetri di tengah-tengah, kiri kanan adalah sama. Kiri kanan adalah dua bahagian yang sama. Dan luas di bawah lengkung ini mewakili kepalan kalian. So kalau kita nak tahu luas di bawah lengkung untuk seluruh graf ini, jawapan dia ialah 1 sebab jumlah kepalan kalian ialah 1. Itu saja awak perlu tahu untuk ini. Aplikasi dia kita akan jumpa pada hari Khamis nanti teori dulu hari ini. Lepas tu kita akan tengok pula apakah kesan bila min dan sisihan piawai berubah. Graf taburan normal ini apa akan berubah. So kalau sekarang cikgu bagi satu taburan normal, cikgu bagi satu taburan normal, min dia ialah 2, sisihan piawai dia katakan ialah sisihan piawai dia katakan sisihan piawai dia 3, maka variance dia 9 lah boleh sebab yang cikgu tulis sini ialah sisihan piawai. Tapi kamu tahulah sisihan piawai dengan variance hubungan rapat. Bila sisihan piawai kita ialah 3, automatik kita tahu variance kita ialah 9. Dengan satu lagi taburan normal. Dengan satu lagi taburan normal di mana kali ini cikgu bagi sisihan piawai yang sama. 3 iaitu variance dia 9, tapi dia punya mean sudah berubah. Katakan cikgu letak mean dia ialah 3. Mean berubah tapi sisihan piawai tetap. Apa yang awak akan nampak ialah graf itu akan anjak ke kiri kanan. Anjak secara ufuk. So macam mana dia nak anjak, nak ke kiri ke ke kanan, kita tengok. Kalau sekarang min itu makin lama makin besar, maka dia makin ke kanan. Sebab kita kena faham ini ialah pasti X kan. Ini ialah pasti S, mestilah nombor ini lebih besar daripada nombor ini. So kalau sekarang ini ialah 2, ini ialah 3, maka mestilah yang merah ini ialah taburan normal untuk 3 punya, yang hitam ini untuk 2. Sebab dia punya min lebih rendah. Itu tarifan saja. Lepas tu kalau sekarang min saya tetap dua-dua ialah 2. Tapi cikgu ubah pula. Cikgu ubah dari segi dia punya sisihan piawai. Contohnya satu sisihan piawai ialah 2, satu sisihan piawai ialah 3. Kalau cikgu tulis maksudnya satu ialah 4, satu ialah 9 sisihan piawai dia berubah. Apa yang awak akan nampak ialah kalau min tetap sisihan piawai saja berubah, apa yang awak nampak ialah semakin besar sisihan piawai dia, graf itu akan jadi makin rendah. Ketinggian dia itu akan menurun, tapi kelebaran dia akan tambah. Seolah-olah kamu bayangkan ini ialah spring, cikgu tarik ke kiri kanan. So dari segi ketinggian dia jadi rendah, tapi dia jadi lebar keluar. Dia jadi lebar keluar. So kalau ikut soalan ini, 7
24 dengan 29, 24 dengan 29, yang mana satu ialah garis hitam, yang mana satu ialah garis merah. Mustaqim? Mustaqim? Kamu rasa mana satu ialah hitam, mana satu ialah merah? Okay. Bila sisihan piawai tambah, ketinggian akan turun. Serakan ataupun kelebaran dia akan bertambah. So, merah yang 24, 29. Merah yang 24. Okey, sekarang kamu tengok kalau sisihan, okey, sekarang 4 dengan 9, siapa lebih besar? 9. So ini yang merupakan dia tambahkan. Ini yang merupakan sisihan piawai dia tambah. Kalau siapa sisihan piawai tambah itu, dia punya ketinggian lebih rendah. Oh. So garis hitam dengan garis merah siapa lebih rendah? Merah. So 29 ialah merah punya, yang ini ialah 24 punya. Boleh Sebab makin besar sisihan piawai dia, maksudnya kita punya data jauh berbeza. Bila sudah jauh berbeza, maksudnya benda itu nilai lingkungan itu jadi besar. Sebagai contohnya, exam kamu. Ada di antara kamu adalah mempunyai sisihan piawai yang rendah. Sisihan piawai yang rendah ialah mereka yang konsisten. Ada di antara kamu kan semua subjek bagus, konsisten. Tapi bukan maksudnya konsisten mesti semua bagus. Ada juga di antara kamu semua subjek lemah, konsisten juga semua lemah. So orang jenis ini contoh cikgu letak cikgu ibaratkan dengan orang untuk awak faham maksud dia. Contohnya kita ada Ali. Ali ini dia punya markah semua tinggi. 80, 82, 78. Pelajar ini konsisten. Pelajar ini konsisten. Pelajar calon straight A ni. Dan dia stabil. Kita tengok orang kedua, Abu pula. Abu ini markah dia 90, 80, 70. Mungkin cikgu kena bagi katakan 88. Kemudian ini 68. Contohnya pelajar ini. Pelajar ini bagus juga kan. Tengok dia punya markah ada yang lebih tinggi daripada Ali. Dia ada 90, 88. Tapi pelajar ini, katakan cikgu sekarang nak pilih calon straight A. Cikgu, kalau antara dua ini cikgu kena pilih seorang, cikgu akan pilih Ali, cikgu tak pilih Abu. Tahu kenapa? Sebab Abu kurang konsisten. Dia ada subjek sangat bagus, tapi banding dengan Ali, dia ada satu subjek yang lebih lemah. Dia kejap bagus, kejap. Dia ada subjek bagus, ada subjek lemah. So nanti dia mungkin ialah budak neumis kita lah, dapat 8A, tak satu tak dapat C contohnya. So tapi satu lagi orang, cikgu tengok pula Abdullah, contohnya Abdullah. Semua A budak ini dia dapat markah 20, 21, 22. Budak ini konsisten juga. Konsisten, tapi konsisten lemah. Ini budak yang konsisten, tapi konsisten lemah. So, beza di sini kalau kamu tengok tiga budak ini, kamu akan dapati budak ini dengan budak ini, dia punya sisihan piawai dia kecil. Sisihan piawai dia kecil. Maksudnya, dia punya nombor lebih kurang sama. So, bila cikgu nak buat labeling di sini, awak akan nampak teka-teka aja lah. Itu sebabnya dia kurus. Tapi untuk Abdullah ini, dia tidak konsisten. Dia mempunyai sisihan piawai yang besar. Itu sebabnya kalau kamu tengok, dia punya ini lebar. Julat dia besar. Sebab dia ada 68, dia ada 90. Jauh beza. Tapi untuk Ali, rapat aja. Ini 78, ini 80. Teka-teka aja. 82. Teka-teka aja. So itu sebabnya bila sisihan piawai bertambah, awak akan nampak dia akan sebar luas ke tepi. Oleh kerana cikgu tidak kacau min, maka apa yang berlaku terpaksa tinggi itu diturunkan supaya dia jadi macam ini.
supaya dia jadi macam ini. Maksudnya contohnya kalau macam budak ini dia punya sisihan piawai itu besar. Sisihan piawai dia besar. Tapi Ming cikgu tak boleh kacau. So akan nampak benda itu jadi lebar macam itulah. Dan bilangan jadi kurang. Ini cikgu cuba terang sikit. Kalau kamu tak berapa boleh tangkap apa yang cikgu nak cuba sampaikan, awak hanya hafal macam ini saja. Kalau Ming bertambah, kita punya graf akan anjak ke sebelah kanan. Sebelah kanan macam dalam bentuk ini yang merah punya, kita akan anjak kepada nilai S yang lagi besar. Tapi kalau sekarang Ming kita tak berubah, sisihan piawai pula berubah, apa yang awak akan nampak ialah graf itu akan berubah. Di mana bila sisihan piawai makin besar, awak akan nampak graf itu jadi makin pendek, makin pendek dan makin gemuk ke tepi. Macam kita tarik dia ke tepi. So itu ciri-ciri yang awak kena tahu. Terus terang cikgu pun tak tahu soalan ini macam mana nak diuji dalam exam sebab benda ini baru ada dalam sukatan kamu. Abang kakak kamu tak belajar benda ini. So cikgu pun tak nampak lagi lah bentuk soalan dia. Tapi cikgu beritahu dulu inilah benda dia. Sebab biasa ni mungkin ini akan uji secara konsep. So mungkin apa yang cikgu akan uji macam tadi cikgu tanya Mustaqim. Cikgu kata satu ialah N24, satu ialah N29. Cikgu tanya awak, mana satu lengkung ini mewakili N2, mana satu mewakili N9. So awak akan tengok, Ming sama. Sisihan piawai saja berubah. So awak kena tahulah apakah kesan bila sisihan piawai berubah terhadap graf kita. Sama juga ini. Cikgu mungkin bagi 29, 39. Cikgu tanya awak, yang mana 129, yang mana 139? So awak kena fahamlah bila sisihan piawai sama, Ming berubah, maka kita punya perubahan ialah dia akan anjak ke kanan lah. Kalau Ming itu makin besar. Biasanya soalan akan uji salah satu berubah lah. Cikgu tak rasa dia akan tanya awak dua ubah. Sebab kalau dua benda ubah, banyak benda kita kena tengok. So itu teori dia. Lepas tu satu lagi teori awak kena tahu, iaitu hukum bilangan besar. Cikgu sebut saja. Ini ada dalam buku teks kamu. Hukum bilangan besar menyatakan semakin besar saiz satu sampel, variasi rawat menjadi semakin kecil dan nilai Ming percubaan semakin menghampiri nilai Ming teori bagi satu populasi. Tak tahu dia cakap apa kan? Cikgu nak terangkan saja maksudnya. Apa yang dia nak cakap ialah kalau sekarang kita buat satu kajian ni, sebab biasanya statistik ialah kita nak buat kajian, kita ambil sampel-sampel. So semakin besar sampel kita ambil, maka apa yang kita dapat ataupun pengiraan yang kita dapat itu semakin dekat kepada keadaan sebenar. Itu maksudnya. Semakin besar saiz dia cikgu ambil, maka jawapan saya ataupun pengiraan saya, ramalan saya semakin dekat kepada keadaan yang sebenar. Itu ayat dia lah. Ayat yang kita boleh faham Sebagai contohlah, kelas kamu ini ada 23 orang. Kalau cikgu nak tahu, berapakah burata markah matematik tambahan kamu? So paling tepat ialah cikgu ambil 23 orang punya markah, kemudian cikgu kira lah macam statistik kita kira lah jumlah semua theta, kemudian bagi 23. Cikgu tahulah burata markah dia. Tapi katakan sekarang saya mungkin atas masalah masa ke ataupun apa sebabnya, cikgu tidak mampu kumpulkan maklumat semua orang. So cikgu hanya akan ambil beberapa orang. So cikgu kena faham macam inilah. Makin banyak sampel cikgu ambil, jawapan saya makin tepat kepada keadaan sebenar. Itu maksudnya. Itu sebabnya kalau orang buat survey, mereka biasanya kalau syarikat-syarikat nak buat survey, dia akan cuba ambil seberapa banyak sampel yang ada. Mungkin abang kakak kamu ada kan belajar PhD, belajar master, bila mereka buat soal selidik, mereka akan minta banyak orang isi borang tu. Sebab semakin banyak orang isi mereka punya borang penyelidikan, iaitu sampel mereka akan jadi besar. Maka hasil dapatan mereka lagi dekat dengan keadaan sebenar. Tapi terus teranglah, paling tepat macam mana? Ambil semua yang ada. Kalau saya nak tahu apakah pendapatan burata pendapatan rakyat Malaysia, paling senang cikgu ambil semua rakyat Malaysia, cikgu pergi tanya berapa pendapatan dia. Itu yang sebabnya kenapa kita ada panci nak buat kerja itu, supaya kita dapat maklumat yang paling tepat. Tapi keadaan biasa kita tidak mampu setiap kali buat kerja macam itu, sebab dia akan mengambil masa yang lama dan mengambil kos yang tinggi.
Itu sebabnya kita hanya akan ambil sampel. So, kita akan cuba ambil seberapa banyak yang boleh berdasarkan dengan masa yang ada pada kita, duit yang ada pada kita, kegangan yang ada pada kita lah. Kita cuba ambil seberapa sampel yang boleh, seberapa banyak dan rawat. Jangan ambil sampel sama je. Kalau cikgu nak tanya, berapakah makan matematik tambahan kamu? Bagus tak? Okey, lepas tu siapa makan paling tinggi hari tu? Okey, Tini. Tini pergi tanya kawan baik dia semua yang pandai-pandai matematik tambahan punya. Mesti dia bagi saya, cikgu, kami punya purata tinggi-tinggi lah. Sebab dia tanya kawan-kawan yang baik, dia kena rawat, kena tanya kawan yang baik, kawan yang tak baik, pilih sesuka hati saja. Baru kita boleh dapat kesimpulan yang tepat. So itu ceritalah. Kita sebenarnya tidak akan titik berat banyak di sini. Hanya bila lain kali bila awak sambung belajar, mungkin awak nak buat survey, baru awak akan belajarlah hukum-hukum ini. Ini sebagai satu pendedahan saja. Okay, so tadi kita balik kepada taburan normal. Okey, so tadi kita kata kalau kita buat taburan kepalang kalian untuk pemboleh ubah jenis lanja punya, kalau kita dapat graf bentuk loceng simetri di tengah-tengah, kita akan kata itu ialah taburan normal. Dia ialah taburan normal. Okey, dan satu lagi awak kena tahu, bila awak dapat graf ini dan kalau nilai ini ialah kosong. Nilai ini ialah kosong. Okey, lepas tu, okey, ini cikgu buat 0 tambah 1 iaitu 1. Ini cikgu buat 0 tolak 1 ialah negatif 1. Okey, dan cikgu dapati luas kawasan ini ialah 68% daripada luas keseluruhan. Maka taburan normal ini akan dipanggil sebagai taburan normal piawai. Itu cerita dia lah. Ataupun senang awak ingat ini saja. Taburan normal piawai ialah taburan normal yang mempunyai min dia kosong dan sisihan piawai dia 1. Okay, kalau tengok dari segi graf, awak akan nampak tengah-tengah ini ialah kosong sebab tempat ini mewakili min. Okay, mana tempat kita nak tengok sisihan piawai ialah awak akan tengok plus 1 minus 1 lah sebab ini sisihan piawai kita ialah 1. So maksudnya tempat ini 1, tempat ini 1, tempat ini negatif 1. Kalau awak dapati di dalam ini ialah 68%, maka ini ialah taburan normal piawai. Kalau awak buat benda ini, okey, mungkin awak buat. Cikgu saya buat. Okey, sini nombor 25, ini nombor 26, ini nombor 24. Bila saya buat, cikgu saya dapati ini ialah 68%. Okay, adakah ini taburan normal? Ya, ini taburan normal, tapi dia bukan taburan normal piawai. Sebab min dia bukan kosong. Min dia bukan kosong. Okey, untuk soalan inilah. Ataupun cikgu bagi pula satu soalan. Kali ini cikgu bagi min dia kosong. Tapi bila cikgu plus 1 dan minus 1, okey, kawasan ini, cikgu dapati dia ialah 50%. So, adakah ini ialah taburan normal? Ya, dia ialah taburan normal. Tapi dia bukan piawai. Piawai dia mesti memenuhi dua syarat ini. Min dia kosong, maksudnya dari graf kita nampak tempat ini kosong. Okey, sisihan piawai dia ialah 1. Sisihan piawai dia ialah 1, kita tak boleh terus nampak dalam graf. So kita kena buat kerja ini. Tambah 1, minus 1, lepas tu kita cari kepalang kalian. Kalau dia ialah 68, dia ialah taburan normal piawai. Kalau dia bukan 68, dia bukan taburan normal piawai. Okey, ini sebagai teori sajalah. Cikgu tak rasa ada soalan uji benda ini sebab ini dulu tak ada, sekarang baru ada punya. Okey, so apa yang cikgu nak ajar hari ini ialah bila dia ialah satu taburan normal, macam mana kita nak cari kepalang kalian? Okey, contohnya bila dia ialah taburan binomial, kita boleh pakai formula ini NCR, PR, Q, N tolak A untuk cari kepalang kalian dia. Tapi sekarang kalau dia ialah taburan normal, macam mana pula kita nak cari kepalang kalian dia? So, sebenarnya kita akan gunakan satu sifir yang ada dalam modul kamu pada muka surat, kejap, aku tengok di mana. Pada muka surat terakhir, kalau tak silap saya. Kejap, muka surat 16. Ini, satu yang tulisan yang sangat kecil tu. Okey. Tapi sekarang awak ada kalkulator saintifik. So, kita tidak perlu gunakan sifir perkenaan untuk cari kepalang kalian. Kita gunakan kalkulator kita mencukupi untuk cari kepalang kalian dia. Okey.
Boleh ya? So sekarang awak keluarkan kalkulator awak. Cikgu nak ajar awak macam mana nak cari kepalang kalian. Okey, sama ada kalkulator hitam ataupun putih awak. Okey, di sini hari tu cikgu sudah survey ya. Okey, Aizat sudah masuk, Aizat? Ya, cikgu. Okey, Aizat mungkin awak boleh rehat kejap, nanti cikgu panggil awak baru awak dengar balik ya. Sebab ada bahagian cara tekan dia berbeza. Awak boleh sambil makan ke apa, rehat kejap nanti cikgu panggil awak ya. Okey, Shasha. Shasha pun sama, nanti cikgu panggil awak baru awak dengar. Okey, teacher. Okey. Lepas tu Wadina. Boleh ya? Kamu Boleh. orang tunggu kejap. Sebab cara tekan kalkulator warna putih dengan warna hitam jauh berbeza. Jauh berbeza. So tak boleh dengar kedua-dua, nanti awak akan pening. Okey ya? So Husna awak ikut kumpulan kalkulator warna hitam walaupun cara tekan awak ada beza sikit. Oh, yang putih yang dengar dulu lah teacher. Hitam dulu sebab hitam majority. Okey. Cikgu ikut majority dulu Sorry ya kalkulator putih punya. Sebab cikgu terpaksa ikut majority So ini ada dalam nota kamu sebenarnya. Okay, untuk siapa yang kalkulator warna hitam dan termasuk Husna Husna awak ada beza sikit. So bila kita nak cari kepalang kalian. Okay, so oleh kerana ini ialah soalan taburan normal, cikgu tidak akan tanya, okay, apakah kepalang kalian bila dia sama dengan 2? Cikgu akan gunakan simbol lebih besar ataupun lebih kecil. Cikgu tak akan tanya sama dengan. Okay, dan kalau kamu tengok di sini, cikgu akan letak Z, cikgu tak letak X. Sebab Z ini untuk normal piawai. Z ini untuk normal piawai. Okay, so soalan akan tanya macam inilah, cari kepalang kalian. Bila awak punya pemboleh ubah rawak itu kurang daripada 2.3. So macam mana kita nak tekan kalkulator Okey, kejap Cikgu panggil kalkulator cikgu kejap. Kenapa tak nak? Okey, sudah. Walaupun okey, walaupun nampak warna berbeza tapi tak apa cara tekan sama. Okey So Husna you tunggu kejap Okey, warna kalkulator hitam punya. So cara awak buat ialah awak tekan mod sehingga awak nampak SD. Okey. Bila nampak SD, okey awak nampak nombor 1, awak tekan 1. Di mana awak akan nampak skrin awak sudah ada SD. Husna tunggu Husna. Okey, lepas tu langkah 2 awak pergi cari ini, distribution di sini. Distribution. Kalkulator warna hitam pun tekan angka 3 di situ. Distribution. So sebab warna yang macam ini, so kita tekan shift dia. Skrin awak akan keluar macam ini. Cuba. Okey, kalau sudah berjaya berhenti kejap. Husna? Ya, teacher. Okey. Awak ikut saya. Cikgu tak ada kalkulator tu. So awak kena ikut Awak tekan mod. Awak nampak tak steady state? STAT. Nampak. Okey, awak tekan 3. Sudah? Lepas tu dia keluar banyak list kan? Okey, tak boleh pedulikan. Awak tekan AC, padamkan. Okey, so sekarang awak nampak tak? Di atas skrin awak ada STAT. Nampak. Okey, sekarang awak tekan, awak tengok awak punya cursor kawasan 1 situ, ada STAT, nampak tak? Dekat mana, teacher? Nombor 1 kalkulator awak. 1. Ada. Okey, so awak tekan shift STAT. Okey. Lepas tu awak nampak tak? DISTR, distribution. Nampak. Awak tekan 5. So awak akan keluar benda ini walaupun dalam susunan yang berbeza. Dapat? Sama dengan yang kat situ. Yang tekan situ tapi susunan lain sikit lah. Tapi itulah PQR yang pentingnya. Boleh? Okey. Semua orang clear memory dulu. Setting balik. Apa ni? Clear dulu. Okey. Clear dulu. Husna pun clear dulu. Okey, sekarang cikgu tak cakap semua orang tekan kalkulator sehingga keluar PQR.
Hasnya husna sebab awak step banyak sikit. Ada orang tak boleh tapak PQR? Perlu saya ulang? Okey ya? Husna okey ya? Dapat teacher. Sebab awak punya step banyak sikit. So awak catatlah di mana-mana Okay. Okey, balik ke sini ya. Okey, cikgu tekan jadi ST. Okey, cikgu panggil dia keluar. Okey, ni ya. Okey, di sini kalau kamu tengok dalam skrin kamu ada PQRT. Okey, cikgu hanya titik beratkan P dengan R sahaja sebenarnya. Cikgu hanya akan titik beratkan P dan R. Okey, walaupun dalam nota saya ada Q. Hanya kalau siapa peminat boleh pergi kaji apa maksudnya, tapi cikgu tidak akan ajar di sini sebab jarang digunakan. Kita lebih biasa gunakan P dan R. Okey, so macam mana kita nak buat? Ialah kamu tengok ini ya. Okey, sorry cikgu pernah letak ke sini dulu. Okey, kalau kamu tengok soalan saya, okey, soalan saya, cari kepalang kalian bila awak punya Z kurang daripada 2.3. So awak lukis gambar raja. Okey. Okey. Letak satu garis, mana-mana pun tak apa dulu Tapi hari Khamis aku akan ajar kamu sebenarnya tak boleh mana-mana, ada syaratnya. Okey. So sekarang simbol saya ialah lepek kecil. Alamak. Okey, simbol saya ialah lepek kecil. So cikgu nak tanya kamu, lepek kecil di kawasan ini ke lepek kecil di kawasan ini? Khairul? Logiknya kalau cikgu nak lepek kecil. Di kawasan 1 ke kawasan 2? Khairul? Kawasan 1. Kawasan 1 sebab kawasan inilah kurang kan, kawasan ini kurang. So kalau dia kawasan 1, gambar raja dia macam P punya ke R punya? Macam P. P, okay? So bila kamu nampak simbol lepek kecil, kamu akan tekan P dalam kalkulator kamu. Nanti baru cikgu sambung sekarang tak payah tekan lagi. So kalau kamu tengok yang bawah ini, yang kedua ini, okay, cikgu letak satu garis, cikgu letak 0.68. Okay, juga ada kawasan 1 dan kawasan 2, tapi kali ini cikgu nak lepek besar. Ni kawasan 1 ke kawasan 2? Lepek besar. 2. Okay, sebab kawasan inilah yang lebih besar. So dia ikut P ke ikut R? Gambar raja ini macam P punya gambar raja ke macam R punya gambar raja? Okay. So kamu R So di sini sama ada awak faham dari segi gambar raja ataupun awak boleh hafal aja. Kalau nampak simbol lepek kecil, awak pilih P. Kalau awak nampak simbol lepek besar, awak pilih R. Okay? Kenapa? Sebab ini sebenarnya. P untuk sebelah kiri, R untuk sebelah kanan. Okay. Dan untuk taburan normal, kita tak kisah dia ada sama dengan ke dia tak ada sama dengan. Pengiraan dia adalah sama. Dia tak macam binomial. Kalau binomial kita kata lepek kecil by 2, itu maksudnya hanya boleh 0 dan 1. Kalau dia lepek kecil sama dengan 2, dia boleh 0, 1, 2. Itu binomial. Kalau untuk normal tak kisah. Okay. Dia ada sama dengan, dia tak ada sama dengan, cara tekan kita adalah serupa. Okay, so sekarang kita akan tekan Okay, so tengok cara kita tekan Cikgu nak letak mana ni? Okay, cikgu letak tengah-tengah sinilah. Okay, so kita tengok soalan pertama ini So dia ialah lepek kecil. So tadi kita kata kalau lepek kecil kita akan tekan P. So kita akan pilihlah P ialah 1. Awak tekan 1. Kalkulator hitam ikut Okay. So nampak P keluar. Okay, kita tak payah letak simbol Z lepek kecil. Kita letak simbol nombor saja. 2.3. 2.3. Lepas tu tutup kurungan, tekan sama dengan. Nah, ini jawapan dia. So jawapan dia ialah, alamak. So jawapan dia ialah 0, itu pernah catat. Jawapan dia ialah 0.98928. Kamu tekan jadi tak? Mungkin awak dapat nombor perpuluhan banyak, tapi kalau round off jadi 5 tempat perpuluhan, boleh dapat ini? So ini jawapan dia. So soalan taburan nombor nak tahu apakah kepalang kalian, kita tak payah macam binomial, masuk formula kira-kira panjang, tak payah.
Tekan kalkulator terus dapat jawapan. Okey, sekarang kita buat ini ya untuk lepek besar punya. So untuk lepek besar punya maksudnya kita akan pilih A lah. Kita akan pilih A. Okey, so cara kita buat dia. So kita panggil PQR itu keluar sekali lagi. So awak tekan shift distribution. Distribution sebenarnya ialah bahasa Inggeris punya taburan. BM taburan, BI distribution. So kita panggil A ialah 3, so kita tekan 3. Okey, dan sekali lagi lah, tak payah letak simbol semua ni. Letak nombor aja. 0.68. 0.68. Lepas tu kita tutup kurungan, kita tekan dapat jawapan. So jawapan dia ialah 0.24825. Okey, jawapan dia ialah 0.24825. Ada orang tak boleh ikut? Ada orang tak boleh ikut? Okey ya, tak ada orang cakap angkat okey. Husna, you okey dah? Okey, teacher. Okey ya. Okey, sekarang kita tengok sejenis lagi di mana cikgu mungkin akan tanya cari kepalang kalian bila awak punya nilai daripada antara satu julat, daripada negatif 0.45 sampai 1.74. So macam mana pula kita nak tekan dalam kalkulator So mula-mula cikgu akan terangkan konsep dulu So kalau ini maksudnya kalau cikgu lukis gambar raja dia, so kita ada dua nombor. Satu ialah negatif 0.45, satu ialah 1.47. So ikut pasi S, mestilah nombor ini lebih kecil. Okay, nombor ini lebih besar. Dan kali ini kita nak tahu apakah kepalang kalian dia. Dan kamu jangan lupa kepalang kalian luas di bawah lengkung ini. Cikgu nak tahu apakah luas ini. Okay, so secara amnya, kalau saya nak tahu luas ini, jumlah seluruh ini berapa? Syamimi, jumlah semua ini berapa? Jumlah seluruh luas ini berapa? Kita ada 3 bahagian kan? Kita ada bahagian pertama, bahagian kedua, bahagian ketiga. Jumlah ketiga-tiga bahagian ini berapa? Syamimi tahu? 1 ke teacher? 1, ya sebab jumlah kepalang kalian kita 1. So sekarang kita ambil jumlah keseluruhan iaitu 1. Okay, lepas tu kita tolak kawasan putih ini. Kawasan putih ini ataupun jika warnakan dengan kuning. Kawasan kuning ini dia mirip kepada gambar raja P ke gambar raja A? Syamimi sambung P ke A? Kawasan kuning ini. P. So maksudnya nanti kalau kita tekan kalkulator kita akan tekan P. Akannya apa nombor cikgu nak isi di dalam ini kalau untuk soalan ini? Negatif 0.45. Ya, negatif 0.45. Okey, lepas tu cikgu perlu tolak lagi kawasan biru ini kan? Sebab kita nak kawasan kedua di tengah-tengah itu saja. Okey, kawasan biru ini dia macam P ke dia macam A? R. So cikgu tolak lagi kawasan biru A. Apa nombor cikgu nak tulis di dalam ini? 1.74. 1.74. So sekarang awak keluarkan kalkulator kamu, tekan benda ini. Tekan benda ini. Maksudnya awak tekanlah 1 tolak. Bila nak panggil P, kita buatlah shift distribution. Okey. Lepas tu kita pilih P. Kemudian masukkan nombor negatif 0.45, tutup kurungan. Lepas tu kita tolak lagi A. So nak panggil A, kita kena panggil distribution Distribution A ialah nombor 3. Okey, lepas dia masukkan 1.74. Tutup kurungan. So awak boleh dapat jawapan 0.63271. Ada orang tak dapat? Ada orang tak dapat? Jawapan dia 0.63271. Ada orang tak dapat? Okey
So secara aniai, siapa yang pakai kalkulator warna hitam, pertama awak kena tahulah macam mana panggil PQR ini keluar. Okey, lepas tu ini cikgu terang kenapa nak tekan macam tu. Kalau kamu tak boleh faham apa yang cikgu nak cerita ini, awak sebenarnya boleh hafal aja. Kalau nampak simbol lepek kecil ataupun lepek kecil sama dengan, awak pilih P. Kalau nampak lepek besar ataupun lepek besar sama dengan, awak pilih A. Kalau awak nampak, kejap. Kalau awak nampak soalan macam ini punya, ada 2 nombor punya. Kejap. Awak nampak ada 2 nombor punya. Macam mana ni? Mana dia nak pergi? Kejap. Sebab apa Sebab apa? Ya, ini. Okey. So, kalau kamu nampak benda ini, ada 2 nombor macam contoh tadi cikgu akan bagi 1 nombor, lepas tu cikgu tulis lepek kecil ada 2 nombor. So, cara kita tekan kita akan tekan 1 tolak P untuk ini, kemudian tolak A untuk ini. Boleh? Itu yang tadi. 1 tolak P nombor pertama, tolak A nombor kedua. Kenapa macam ini? Tadi cikgu sudah terangkanlah, itu sebabnya. So, untuk siapa yang kalkulator warna hitam ada masalah? Okey ya? Okey. So, okey, latihan untuk hari ini ialah soalan 1 dan 2. Soalan 1 dan 2. Okey. Kalau awak tak ada masalah, awak kejap. Amiza sudah masuk? Amiza? Belum kan? Oh, sudah. Okey, Amiza sudah masuk. Aizuddin? Ama tak masuk Okey. Ama ada. Okey, Syafiqah ada? Aizuddin teacher bukan Ama. Oh, Aizuddin. Ama tak ada? Aizuddin ada. Aizuddin, you kalkulator warna apa? Ama pun ada? Putih teacher. Okey, Aizuddin putih. Aizuddin awak jangan leave. Awak kena belajar lagi. Ama ada? Ama? Ya, saya ada. Ada. Aizat tadi ada kan? Aizat putih. Okey, Aizat ada putih. Syafiqah? Ada. Okey, so siapa yang cikgu hari ini semua hadiah lah. Okey, so siapa yang kalkulator warna hitam, awak boleh leave dan pergi buat kerja awak. Kalkulator putih stay ya. Aizat, Aizuddin, Shasha, Wadina. Okey, kalau panggil tengok sudah ada tak? Wadina? Ya. Shasha? Ya, teacher. Okey, Aizat dengan orang lain boleh leave. Kamu 4 orang ini stay back. Okey, kita akan belajar cara tekan dengan kalkulator warna putih kalkulator warna putih. So, secara aniat, cikgu tidak ada software untuk kalkulator ini. So, awak kena keluar kalkulator, tekan saja Okey, awak tekan mod. Awak tekan mod akan nampak paparan ini. Okey? Awak tekan ini yang bentuk loceng itu. Kalau kamu tengok nombor itu ialah nombor 7. Selepas awak tekan nombor 7, awak akan nampak benda ini. Jadi tak? Okey dan untuk cari kepalan kalian, kita akan pilih 2. Normal CD. So, awak tekan 2. Awak akan nampak benda ini. Boleh? Okey. Kalau awak pakai anak panah turun ke bawah, sebenarnya selepas simbol sisihan piawai ini, ada satu lagi simbol min. Sebab dia punya screen tak muat sampai ke 4 tunjuk kepada awak. So, awak kena pakai cursor naik turun. Awak akan nampak sisihan piawai awak 1, min awak ialah 0 sebab kita normal piawai. Boleh? Boleh ikut sampai sini? Okey, untuk kamu, sebab awak tak ada macam PQR, awak ada 1 saja, iaitu ini saja. So, yang masuk di sini lower dengan upper ialah garis pertama, garis sekat di kiri dengan garis sekat di kanan. Ini yang dipanggil sebagai lower, ini yang dipanggil sebagai upper. Boleh Okey, sekarang kita tengok soalan, cikgu bagi soalan yang sama macam tadi yang mereka kalkulator hitam buat punya. So, kamu kena faham. Okey, sekarang cikgu letak saja 1 garis, nombor dia 2.3.
Nombor dia 2.3. Okey, kalau soalan ini dia kata Z kurang daripada 2.3. So kawasan 1 dan 2. Siapa kurang daripada 2.3? Aizat? Siapa kurang daripada 2.3? Kumpulan 1 ke kawasan 1 ke kawasan 2? Kawasan 1. Kawasan 1. So maksudnya sekarang awak punya gambar raja macam ini. Boleh? Awak punya gambar raja macam ini. Okey, cikgu puanlah angka 1, 2 ini ya. Okey. Kalau gambar raja soalan kedua cikgu, okey, sekali lagi cikgu buat satu garis 0.68. Okey, kita ada 1, 2. Okey, kita ada 1, 2. Siapa putih? Wadina, kawasan 1 ke kawasan 2 kalau dia lebih besar daripada 0.68? Kawasan 2. Kawasan 2 lah kawasan sebelah kanan. Boleh? Okey, kejap Alamak. Tak boleh padam sudah. Okey. Lepas tu kita pergi kepada yang ketiga Okey, kalau ketiga, okey, gambar Rochen. Okey, ada 2 nombor di situ kan. So kita akan susun yang lebih kecil punya di kiri, lebih besar punya di kanan. So sini cikgu akan tulis negatif 0.45, sini cikgu akan tulis 1.74. Okey, dan kawasan ini ialah di antara mereka. So kawasan mana? 1, 2, 3. Yang mana? Aizuddin? Kawasan 1, 2 ke 3? Hilang. Syasha? Salahnya apa tadi je? Okey, untuk ini cikgu masukkan kawasan 1 ke kawasan 2 ke kawasan 3. Dia di antara negatif 0.4 hingga 1.24. 2. Okey, 2 lah kawasan dia 2 lah kawasan dia. Boleh? Okey. So untuk kamu yang kalkulator putih punya, so mula-mula kamu kena faham dulu masuk gambar raja awak dia. Bila dia bagi soalan macam ni, gambar raja kita macam mana? So awak dapatlah gambar raja dia. So kalau kamu tengok untuk kamu punya ada lower, ada apa-apa. Sebenarnya paling senang buat bila ada 2 garis. So untuk kamu paling senang buat ialah soalan jenis ini. Sebab awak boleh nampak kan berapa lower awak. Syasha, berapa lower Syasha tu? Ya. Syasha, berapa lower awak? Negatif 0.45. Garis ini apa? Negatif 0.45. So awak di tempat lower ini awak masukkan negatif 0.45. Boleh? Buat sekarang. Kesemua sampai lower sana. Lepas tu awak masukkan negatif 0.45. Lepas tu awak tekan sama dengan. Okey. So nak isi apa? Apa ialah garis ini? So apakah garis itu? Sasha? 1.74. So apa kamu? 1.74. Lepas tu awak tekan sama dengan lepas tu dia akan pergi kepada min kan, jangan kacau lah. Dia pergi variance, kita tak payah kacau. Kita terus tekan sama dengan, dia bagi jawapan. So awak dapat jawapan 0.63271 dan lebih. Boleh? So macam mereka tadi, mereka tekan kalkulator warna hitam, cara mereka tekan, mereka dapatlah jawapan ini. Mereka dapat sama dengan awak dia. Mereka dapatlah jawapan 0.6327. Hanya mereka punya 271. Kita punya kalau round off ialah 272. Tapi kalau cikgu buat 4 angka peti, jawapan serupa lah. 0.6327. So boleh? Untuk tekan ini ada masalah? Kamu 4 orang? Tak ada teacher. Okey, sekarang kita pergi kepada yang pertama ini. So kalau kamu tengok garis yang ada ini ialah garis lower ke garis upper Aizat? Garis lower ke garis upper garis ini? Kalau awak banding dengan gambar raja ini. Lower. Kalau dia lower, apa dia di sini? Apa? So di sini ialah garis upper kita. Kita tak ada garis lower. Okay? Dan kalau kamu ingat lagi, ciri graf ini mengatakan dia ialah tak terhingga kan? Tak terhingga. So kita akan letak satu nombor. So sebenarnya dalam kita punya soalan tidak ada lower.
Tapi sebab nak tekan kalkulator, kita terpaksa letak satu lower untuk dia. So kita akan letak satu nombor negatif yang sangat besar. Satu nombor negatif, sebab dia infinity sebenarnya. So kita letak satu nombor negatif yang sangat besar. Dan kalau awak tengok dalam YouTube lain orang lain cara. Ada orang suruh awak letak negatif 5. Ada orang suruh awak letak negatif 100. Ada orang suruh awak letak negatif 999. Okey, bagi saya kita letak nombor seberapa besar yang boleh. So cikgu cadangkan kamu letak ini. Negatif 9 darab 10 kuasa 99. Itu yang cikgu tulis di sini. Negatif 9 darab 10 kuasa 99. Kalau kamu kata cikgu saya nak letak negatif 100 saja, boleh tak? Cikgu hanya kata awak tanggung risiko sendirilah. Sebab kalau nombor itu tak cukup besar, mungkin jawapan awak nanti tak tepat. So, makin besar awak letak, makin tepat jawapan awak. Okay? So, untuk jawab soalan ini, untuk jawab soalan pertama ini, okay, awak buat, mana dia? Sudah hilang. Sekejap. Okay. Okay, awak pergilah lower awak, negatif 9 darab 10 kuasa 99. Okay, upper kamu 2.3. So, lepas tu boleh tak dapat? 0.98928 sama dengan mereka. 0.98928 ataupun awak boleh bagi saya 0.9893. Boleh? Dapat teacher. Dapat. Okey. Pergi kepada yang kedua. Okey, pergi yang kedua. Okey, Syasha. So agaknya 0.68 ni lower ke apa? Lower. Ini ialah lower. Apa kita berapa? 9 kali 10 kuasa 99 tu. Sekali lagi, kita pilih satu nombor positif yang sangat besar. Cikgu pilih 9 kali 10 99. Faham tak? Itu ialah 9 0,000,000 sebanyak 99 kali. Cukup besar nombor itu kan. Nak sebut berapa juta pun saya tak tahu. Okay? Yang ini sebab dia kecil, cikgu bubuh negatif. Yang ini besar, cikgu bubuh positif. Positif tak payah bubuh lah. Okay? So cuba masuk calculator. Di mana awak punya lower 0.68. Awak punya upper 9 kali 10 kuasa 99. Okay, variance dengan variance dengan min jangan kacau. Boleh tak awak dapat jawapan 0.24825. Kalau cikgu buat 5 angka peti lah. Kalau cikgu buat 4 angka peti 0.2483. Boleh? Dapat. So ada masalah nak tekan ini untuk cari kepalan kalian? Okey ya? Kamu ingat kelas kamu hanya Aizat, Aizuddin, Syasha, Wadina. Ya, kamu 4 orang kalkulator warna putih. So kalau tiba-tiba lupa macam nak tekan, kalau tak nak tanya cikgu, tanya kawan yang betul. Jangan pergi tanya kawan yang awak mungkin selama ni aku pergi, cikgu selama ni cikgu saya kawan baik dengan Dini. Saya nak pergi tanya Dini. Jangan tanya Dini. Dini tak erti. Nanti Dini ajar awak lagi pening. Sebab cara kalkulator yang berlainan, cara tekan jauh berbeza. Jangan tanya Dini suruh Dini ajar. Syasha hanya boleh tanya Wadina, Wadina hanya boleh tanya Syasha. Boleh ya? Okey ya? So sama juga awak jawab soalan 1 dan 2. Ada apa nak tanya? Tak ada kot. Okey. So kalau tak ada